Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke rancangan The Sahabat bersama saya Ejen Syahid, Syazwan Yunus, Hairil Amri Abdul Hamid. Haikal Nasir. di mana kita akan kongsikan ilmu pengetahuan yang telah kita raih dan juga pengalaman hidup kita yang telah kita lalui. Semoga anda sahabat-sahabat di luar sana mendapat manfaat daripada mendengarnya, insya-Allah. Jadi nantikan kami. Selamat datang kembali ke rancangan The Sahabat Podcast Still Jannah. Right. So tadi bahagian pertama kita dah buat tentang sidai. Di sidai apa-apalah, terma-terma baru. Mungkin orang kata tu paitau lah, ghost lah. So all these are words yang kita dah share tadi dalam bahagian pertama. And then kat ujung-ujung tu kita ada katakan tentang janji Melayu. Dan kita nak kongsikan ataupun nak bincang bahagian kedua ni tentang satu topik yang mungkin hangat sikit dan mungkin mendalam sikit di mana kita nak bincangkan tentang adat dan juga agama. Right. Okay, korang ada apa tak macam ada adat yang korang pernah dengar ataupun korang sendiri praktiskan? Mungkin boleh kongsikan. Siapa-siapa nak kongsikan dahulu? Silakan. Ada tak? Silakan Haikal. Ada. Adat. Adat Melayu. Melayu orang Melayu Bugis je. Okay lah, Bugis. Salah. Saya Lavender. Salah. Dia ke MRT station Okay. Ustaz mungkin boleh share dululah perbezaan antara mungkin adat dan budaya, di mana dia datang dan seterusnya. Okay, kita open dulu topik itu. Silakan. Kasi aku ketawa juga. Saya Bugis. Saya Lavender. Aduh, okay. Saya Sorry. maintenance sekolah tu. Okey, so kalau kita tengok antara adat dengan agama, kita kembali pada zaman dahulu tu. Maknanya zaman dahulu, even pada zaman para anbiya, pada mulanya mereka masing-masing mempunyai adat-adat tersendiri. Tapi kita ambil zaman Nabi Muhammad SAW je lah. Maknanya sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, orang-orang Arab, Quraisy, mereka mempunyai adat-adat yang tersendiri. Cuma bila Rasulullah SAW datang, apa perkara yang indah, perkara yang cantik, perkara yang tidak bercanggah dengan agama, kepercayaan, maka perkara itu disolidkan menjadi salah satu daripada amalan. Sama ada amalan itu diperintahkan oleh Allah atau amalan tersebut adalah dianjurkan oleh Nabi SAW. Saya kasih contoh. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, maknanya Nabi dilahirkan, yang mana Datuk Nabi SAW, Abdul Muttalib, sangat gembira dengan kelahiran Nabi. So antara perkara yang mereka buat ketika itu bila terlalu gembira, mereka menyembelih beberapa ekor kambing untuk diberi makan kepada orang-orang Arab. So bila perkara tersebut kita tengok dari perspektif agama, maka Nabi SAW menekankan dalam hadis yang mafhumnya bagi sesiapa yang mendapat zuriat, dan zuriat itu adalah lelaki, maka sembelihlah 2 ekor kambing. Maknanya kalau zuriat itu perempuan, maka sembelihlah seekor kambing. Jadi maknanya ini dinamakan sebagai akikah. Pernah pada asalnya maknanya Rasulullah SAW pun pernah diselebrate perkara tersebut. Cuma belum, masa itu Islam belum datang secara sempurna. Jadi perkara itu bagus. Menyembelih binatang, memberi makan orang adalah salah satu daripada amalan yang baik bagi makan orang. So benda tu menjadi satu benda yang daripada adat menjadi satu keagamaan yang dianjurkan untuk dibuat. Tapi ada juga adat-adat orang Arab yang mana dalam agama tak boleh ambil sebab dia bercanggah dengan agama. So kalau kita baca kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, maknanya kitab sirah, kitab sejarah pasal Rasulullah SAW, kita tengok Arab Jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah SAW, ada beberapa perkara yang mereka amalkan tu. Maknanya dia antara perkara yang mereka amalkan, kepercayaan dan amalan adat tersebut. So antaranya mereka percaya kepada telekan. Telekan. Fortune telling Is it? Okay. Yes. So telekan dengan menggunakan anak panah. Anak panah. Anak panah. Jadi maknanya dia macam kalau sekiranya mereka nak keluar rumah, contohlah nak pergi travel. So aku akan panah. Kalau kena yang ini, aku keluar. Kalau tak kena, aku tak keluar.
So mereka akan menilik nasib lah, menilik keadaan mereka. So perkara itu bila Islam datang, adat ini tidak boleh diamalkan, kepercayaan ini perlu ditolak. Ditolak. So dalam perjalanan pun, dalam kitab tersebut cerita kalau dalam perjalanan ada binatang melintas, makna dia kena balik. Sebab that's it, dia tak boleh, apa kata orang, dia tak boleh menuju teruskan perjalanan, takut nanti ada something will happen. Macam gitulah. Makna dia Itu dah kira macam superstition juga. superstition juga lah, tahayul lah. Kepercayaan. Okay. So antara adat-adat yang lain. Okay, yang adat dalam perkahwinan. Kalau dalam orang-orang pada asalnya perkahwinan pada zaman jahiliyah, dia terbagi kepada 4 kategori tu. Okay. Pertama, perkahwinan seperti mana yang telah dibuat sekarang. Pernikahan dibuat sekarang. Artinya bila kita berkenan dengan seorang perempuan, kemudian kita merisik, maknanya dia hantar wakil lah sama-sama untuk merisik, kemudian merisik dengan keluarga si perempuan tersebut, agree, kemudian bernikah. Dan benda ini bila Islam datang, daripada adat tersebut kemudian dijadikan sebagai agama, disolidkan dengan rukun, dengan syarat, maka dicantikkan. Ini yang pertama. Mereka ada empat cara. So cara yang pertama macam tadi. Yang kedua dipanggil sebagai nikahus thamarats. Nikah thamarats ni apa? Nikah yang boleh, thamarats tu boleh mendatangkan buah ataupun hasil. So maknanya kalau dalam perkahwinan suami dengan isteri dah lama kahwin kan, kemudian tak dapat zuriat. Jadi suami mengizinkan isteri untuk keluar rumah, bersamalah dengan sesiapa dia nak, yang penting balik thamarat membuahkan hasil, iaitu mendatangkan zuriat. Okay, faham tak? Maknanya dia, ini adat yang mereka lakukan. So kalau macam dah kahwin lama, macam tak dapat zuriat lah, tak dapat anak, so pergi keluar. Buat dengan sama-sama lelaki, yang penting kau balik, kau bawa perut lah. So bila dia balik bawa perut, dan dia kemudian kalau let's say dia lahirkan, terserah pada dia nak jadikan tu anak mereka, ataupun dia boleh decide lah anak siapa. Ini Islam datang mengharamkan adat ini. Sebab dia zina. Wow. Betul tak? Okay? Baru terkejut sih macam gitu. Ya memang. First This time. is what happened Arab-Arab sebelum jahiliyah. Okay. Dan kemudian yang ketiga dinamakan sebagai pernikahan yang mana seorang wanita kemudian dia boleh panggil berapa ramai lelaki. Yang ini kan kalau macam kita pernah tengok dulu-dulu cerita Petra. Bachelor. Bachelorette itu lah. Macam seorang perempuan, lepas tu ada banyak lelaki, lepas tu dia pilih, lepas tu dia try dating dan sebagainya kan. Which is orang-orang dalam kitab Rahimah tu menceritakan orang-orang ketika itu seorang perempuan, ramai lelaki, dia boleh bersama dengan siapa dia nak. Lepas tu bila dia dah mengandung, dia lahirkan anak, dia kena panggil balik semua, dan semua tak boleh lari daripada panggilan tersebut. Maknanya dia orang kena bertanggungjawab datang, dia yang decide nak nasabkan siapa. Busy Which is Islam datang mengharamkan perbuatan tersebut sebab dia dinamakan sebagai zina. Yang keempat, mereka akan meletakkan, perempuan akan meletakkan bendera ataupun kain putih di depan rumah. Di depan rumah itu menandakan, kalau bahasa kita lah, bahasa kita maknanya dia macam siapa-siapa lelaki nampak kain putih, dia boleh bersama dengan perempuan tersebut, macam pelacur lah. Dah macam brodel gitu Macam kasih green light lah So benda ni pun diharamkan. Kalau dia mengandung, dia akan panggil semua yang benar, sama juga dia akan pilih siapa yang sesuai untuk jadikan bapa. Islam datang mengharamkan perbuatan tersebut, ini dinamakan sebagai zina. Tapi kalau saya teringat pasal kain putih tu, kalau kat Singapura atau kat kita orang meninggal. Dia meninggal. So this is adat dia lah. Lain lah. Nak ada tanda kalau contoh letak bunga mangga, orang kahwin. Betul tak? So itu adat lah actually. Selagi mana tidak bercanggah lah. So this is orang-orang Arab Jahiliyah mempunyai adat-adat yang tersendiri lah. Yang mana Islam datang kemudian mematikan yang tiga, kemudian mengindahkan yang lagi satu. So di consider adat-adat lah. Ni untuk orang-orang Arab. Tapi kalau orang-orang Melayu kita juga ada adat yang memang adat Melayu. Ada adat terpengaruh daripada keagamaan yang lain. Macam contoh kalau kita tengok ambil pendekatan macam nikah benda yang dianjurkan dalam agama. Walimah bagi makan orang benda dianjurkan. Tapi ada pandangan mengatakan bersanding adalah adat.
bersanding tu maknanya dia duduk berdua Sepelamin. atas pelamin is adat. Dia bukan satu perkara yang tuntutan. So boleh buat ke tidak? Selagi mana dia tidak melanggar syarak, dipersilakanlah. Tapi kalau sekiranya dia melanggar syarak, itu yang perkara yang dianjurkan untuk dielakkan. Dan ada juga kalau kita tengok orang-orang dulu, bila adatnya orang kahwin dia nak kena renjis tepung tawar, kan? Dan jadi bilis. Ada dulu-dulu campak beras, macam-macam. Tapi ni dulu. So amalan-amalan tersebut adalah amalan adat tapi tak mendatangkan manfaat. So benda-benda tersebut benda yang tidak diamalkan lagi lah dalam dari sudut agama kita. Banyak lagi lah yang kalau kita nak ceritakan. Banyak, Ustaz. Mandi safar lagi dulu. Ni orang dulu tahu mandi safar. Mandi susu, mandi bunga. Mandi safar ni maknanya dia bila bulan safar pada diorang pada pandangan segelintir bulan safar ni bulan Sway contohnya. Jadi bila dulu-dulu dekat Buang Singapura, Sway Malaysia, buang Sway, dia pergi kena mandi buang Sway lah. So amalan-amalan dulu ni kira 40-50 tahun dulu dan kemudian dikeluarkan dan tidak dijadikan sebagai salah satu daripada adat lah. Saya ada satu cerita yang sangat menarik lah. Oh, silakan, Ustaz Kadir ni banyak cerita dengar. lah. Okay, go. Okay, ada muzik. Cik, tak payahlah. Nak sampai apa Ustaz? Dia Sedih seram ke ke? sedih ke? Okay, tapi ini apa yang kita kongsikan adalah berdasarkan kita punya pengalaman, Pengalaman. kita punya kajian. Kalau Disclaimer kita dulu. silap, kita minta maaf. So kadang-kadang kalau orang macam kita tengok kebiasaan tradisi lah adat ataupun tradisi orang-orang kita malam Jumaat baca Yasin, betul tak? Baca tahlil dan sebagainya. Dan benda ni pernah saya terbaca macam mana boleh wujud benda ni. Sebab sedangkan dalam agama baru bila kita belajar kita tahu okey malam Jumaat sehinggalah imam sebelum naik mimbar dianjurkan sunnah surah Al-Kahfi. Dan kemudian adakah salah bila orang-orang lama mengamalkan membaca tahlil pada malam Jumaat dan sebagainya. Rupanya kan, macam tadi kita dah cakap disclaimer tapi rupanya berdasarkan kajian zaman dulu kalau 50 tahun 60 tahun dulu orang-orang Melayu kita yang banyak tinggal di perkampungan, Okay. mereka kebanyakan tak semualah mungkin minoriti tapi mungkin boleh sampai majoriti juga yang bila mereka tinggal kat kampung, rumah dekat-dekat dengan hutan dan sebagainya kan. Jadi mereka tak kosong tau. Faham tak kosong tak? Maknanya dia masa tinggal kat hutan kan, takut ada binatang buas, takut ada apa-apa benda. Jadi diorang mengamalkan sesuatu perkara yang salah dari sudut agama. Ini segelintir. Maknanya dia memuja sesuatu untuk menjaganya. Okay. Memuja sesuatu untuk menjaganya. Jadi pernah tak korang dengar macam contoh hari Khamis malam Jumaat diorang asapkan rumah. Pernah? Dulu lah. Kalau dulu kan orang dengan kemenyan asapkan rumah dan sebagainya kan. So ia memberi asap tu adalah makanan bagi jin lah. Kan? Jadi bila diorang buat gitu pada malam Jumaat untuk memberi makanan pada yang dijaga. Jadi mungkin orang-orang kampung dulu, ni mungkin zaman 50-an, 60-an, 70-an, diorang rasa tok-tok imam kat surau, mereka rasa daripada amalan yang dibuat itu adalah terpesong daripada agama, lebih baik kita ajak datang masjid. Dan ketika itu surah Yasin ataupun tahlil adalah salah satu daripada benda yang mudah untuk dibuat setiap menjadi amalan mingguan. Jadi dia baca Yasin dan kemudian baca tahlil. Jadi lepas tu daripada situ supaya mereka meninggalkan perkara tersebut dan menjadi satu amalan dan adat. Adat bagi orang Melayu, Khamis malam Jumaat, nenek-nenek kita, tok kita, kami malam Jumaat baca Yasin, baca tahlil. So jadi benda tu berterusan sehinggalah kini macam kat masjid pun kita masih lagi mengamalkan. Salah ke tidak? Tak menjadi salah. Tapi kalau nak baca surah Kahfi boleh tak? Boleh. Surah Yasin boleh ke tidak? Boleh. Dua-dua adalah Al-Quran. Yang penting kita tidak mewajibkan lah. Selagi mana kita boleh baca, kita pada masa kita menjadikan dia satu amalan, tak ada masalah. Unless kita kata tak baca dosa besar. Dia consider tak boleh lah. Kalau macam kenduri arwah semua tak wajibkan lah. Tak mewajibkan lah. Kalau nak buat Alhamdulillah. Sebab Rasulullah SAW pun bersabda dalam mafhumnya, Iqra'u li mautikum Yasin kan. Bacalah untuk orang-orang yang dah meninggal itu dengan Yasin. So dengan pengharapan mudah-mudahan dia memberi pahala juga bagi kita.
Dan tujuan daripada kita gathering, kita berbual kosong, lebih baik kita baca Quran bersama. Betul. Ada fadilat, ada kelebihan yang kita yakin Allah akan bagilah kelebihan tersebut. Masya Allah. Berkira daripada adat daripada adat yang tak melanggar syarak lah. Ya, tak melanggar dan syarak. dia orang kata tu boleh sebati dengan agama kerana kita baca ayat-ayat Quran. Betul. Unless kita suruh baca benda-benda lain mungkin Yes. lain lah kan. Tapi kalau kita dalam lingkungan agama tu yang macam kita nak kena faham adat dan agama dia dua benda yang berbeza. Berbeza, betul. Tapi ada adat yang diterapkan dalam agama Betul. kerana ada benda yang baik dan after that Islam datang. Dan Betul. Islam like Ustaz kata lah dia menyolidkan ada bahasa tu. Menyolit Ada boleh. Boleh, Cuma saya nak tambah dari sudut perkahwinan juga. Ada juga adat yang diamalkan dalam perkahwinan tapi di luar sana mengambil enteng dengan perkara tersebut. Maknanya dia macam contoh dalam perkahwinan dekat negara kita lah di Singapura khususnya, dan saya yakin dekat sebagian negara yang Melayu, kita ada mas kahwin, kita juga ada hantaran. Betul tak? Dan mas kahwin adalah satu benda yang memang wajib. Perlu ada dalam majlis pernikahan, perlu nampak, perlu wujud. Tapi hantaran adalah sesuatu dinamakan sebagai hadiah. Okay, hadiah. Jadi ada orang yang mengatakan, Ustaz ni tak wajib ke? Ni hadiah apa suka hati saya nak kasih ke tidak? So dekat sinilah kaedah fikih masuk al-aidatul muhakkamah. Maknanya dia sesuatu adat tu juga kadang-kadang dia boleh menjadi satu hukum lah. Hukum tu dari sudut apa? Kebiasaan negara tersebut. So macam contoh kalau adat orang kita, kebiasaan dalam majlis, hantaran tu adalah salah satu daripada perkara yang dianjurkan untuk letak, maka berapa yang kadar termampu bagilah. Maknanya kita tak mewajibkan, tapi kita berbincang dengan pihak keluarga dengan secara waras, secara apa kata orang tu tolak ansur dan juga berdasarkan kemampuan. Jadi maknanya perbincangan tersebut dibincang dan kemudian ada mutual agreement, ada lebih elok. Sebab sekurang-kurangnya kita memberikan sesuatu sebab adatnya menjadi satu adat orang-orang Melayu kira macam hantaran dia berapa? Macam gitu kan, menjadi satu bahan mulut untuk ditanyakan. Which is memang kita tak boleh tutup mulut orang tak ada hantaran. Kita boleh cakap macam gitu. Cuma menjadi satu adat itu adalah salah satu daripada kebiasaan. Cuma jangan sampai adat itu menyusahkan. Ataupun jangan sampai adat itu membawa perbalahan. Dan ada juga orang tanya, jadi kalau kita kasih hantaran ni siapa punya Ustaz? Saya kasih dia. Kan? Lepas tu boleh tak bapak dia ambil? Benda ni adalah subjektif. Sebab dia adat, dia adalah benda subjektif. Is up to budi bicara masing-masing. So this is benda yang, tapi kalau kita tengok, bila ada hantaran tersebut, hantaran ni adalah satu hadiah. Dan hadiah ni ada ke dalam agama? Ada. Tahaddu wa tahabbu. Kan? Makna dia kata Rasulullah, berilah hadiah, maka kamu akan saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. So is up. Ada orang dia kasih, dapat balik. Lepas tu dia boleh pakai keluarga. Ada orang dia kasih, hangus. Keluarga dia pakai untuk buat majlis kan. Ada orang tak kasih. Is up to budi bicara masing-masing. Cuma jangan macam, kenapa saya tekankan, jangan sampai macam kadang-kadang mungkin keluarga perempuan kata, at least letaklah berapa hantaran sikit yang termampu. Oh tak boleh, ni tak wajib, ini. So macam jadi satu pergaduhan, perbalahan. Ini kan adat, saya belajar, ini bukan agama, ni adat. Tapi kalau tempat tersebut adatnya begitu, maka kita adapt dengan adat begitu. Ini juga pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitu Sayyidina Salman Al-Farisi, tak silap saya. Dia datang daripada negara yang bukan orang-orang Arab. Tapi bila dia sampai kat negara tersebut, dia suka dengan seorang perempuan. Dia minta sahabat Nabi yang lain untuk sama-sama dengan dia untuk cakapkan, untuk pinangkan. Sebab dia kata, aku tak tahu adat di sini macam mana. So that's why bergantung pada adat tempat tersebut, caranya tersebut. Jadi kalau kita kat negara kita, adatnya begitu, that is benda yang cara yang begitulah. Maknanya dia bincang lah. Kita tidak mewajibkan tapi kita bincang. Kalau cakap pasal majlis walimah dekat Singapura pun adakan persandingan pelamin tu pun ada dah Ustaz. Ada. Dia bukan satu walimah tu satu benda yang sunnah untuk dibuat. Sebab Nabi kata yu'linun nikah wa yukhfil khitbah. Iklankanlah nikah.
tapi sembunyikan tunang. Tapi ada orang yang tunang dia buat besar-besar. Padahal tunang sepatutnya disembunyikan. Itu dah ikut budaya orang lain Ustaz. Yes. Tunang dah ada pelamin Dia dapat Pelamin. Macam Busy tau. macam mana? Tak. Tunang buat pelamin tu. lagi busy kalau Tak. Tunang aku, time aku tunangan aku punya ex-girlfriend. Ini recording ke? Aku tengah kerja. Aku tengah kerja. Then Kira tak datang pun lah. tak datang. Oh itu ikut budaya Arab sebab macam ada negara yang lain bila tunang datang. Padahal adatnya yang ada tunang kata orang tak payah datang. Jangan datang lah. Kan ada yang tunang dah macam sanding. Padahal belum lagi halal. Ada yang dah tunang dah honeymoon dulu. So this is benda-benda yang dia kalau dinamakan adat dia adalah benda yang merosakkan lah. Sebab dia dia bercanggah dengan agama. Penting Betul, Ustaz. Yep. Kira ni adat ni ciptaan manusia tau tapi agama ni ciptaan Allah. Ciptaan manusia dan bukan. Kira manusia ni yang buat-buat lah. Tapi ni semua dengan izin Allah Yes lah. Sebab ada benda yang satu benda yang baik kan. Ada macam contoh adat kita bila bulan puasa kat masjid-masjid kita kasih bubur. Kan dekat masjid-masjid yang negara-negara lain mungkin bukan bubur. Roti. Tapi adat kita adalah kasih bubur dan benda tu baik tak? Baik. Bagus. Sedekah. So buat. So ada benda yang boleh diraikan tapi ada benda yang kita jadi satu benda yang salah ataupun benda yang bercanggah. Yang bercanggah tu pening tau. Yang susah sikit Susah. Kadang-kadang bila yang ada adat yang tak berlandaskan agama ni yang masalah sikit. Kalau dia ada benda-benda yang mungkin orang kata tu kepercayaan yang khurafat ataupun tahayul. Tapi kalau kita consider quite lucky lah kat Singapura ni dia punya adat istiadat dengan agama yang bercanggah tak nampak sangat atau tak Untuk zaman sekarang dah kurang. Betul lah kurang. Tapi kalau kita nampak kat social media dekat negara jiran khususnya dia tengah baca selawat ni tapi bila kamera pusing ada berhala kat depan. Tak pernah nampak tak? Tak pernah. Dia dekat negara Indonesia tu pelik macam wah ini betul punya lain level lah ni. Sebab kita dekat sini kita tak nampak. Bersyukur anak-anak kita pun tak didedahkan dengan benda-benda gini lah. Tu tak pernah nampak Aku Tak pernah. Tak tahu tengok kat TikTok ada banyak. TikTok kita cuba bongkar Tak adalah. Macam dulu kita buat macam tadi kan kita buat gathering, kita baca doa selamat ke apa. Adat orang Melayu dulu kan bila dah datang mesti lepas tu ada jamuan. Bentang kain sapra kan. Lepas tu kita makan sama ramai. Roti kirai. Lapar. So benda tu Setiap kali kalau baik maknanya makan bersama adalah benda yang barakah, benda yang baik dan kemudian Rasulullah pun terangkan dalam hadisnya berilah salam dan juga berilah salam dan berilah makan kepada siapa yang kau kenal dengan kau tak kenal. So benda tu adalah benda yang baik, teruskan. Selagi mana adat dia tidak bercanggah. Tapi kalau bercanggah, yes lah. Kita tak boleh ni kita tarik handbrake. Macam contoh, korang tahu tak dekat Turki perempuan dia kalau sekiranya adat untuk diorang meminang. Maknanya adat contoh ni kita datang nak minang seorang perempuan dah berbual-bual kan. Lepas tu bila kita nak pastikan bila kita dah berbual kita nak tengok perempuan tu setuju ke tidak. Perempuan tu akan buat kopi tu. Dia kalau jatuhkan atau macam ni. Apa? Betul. Dia akan buat kopi. Okay. Lepas tu nanti bila dia nak letak kat atas pinggan ni, kat sini kan dia nak letak, dia kena jatuhkan sikit. So bila dia tuang air tu dekat atas piring dia sikit, so family yang tengok semua dah tahu dia terima. Style lah. So adat dia begitu. Macam Tapi kopi tu sedap ke tak tahu macam orang Melayu kan dulu. Yang sekarang semua dah kenal each other kan. Dulu kalau dia pinang macam tak tahu tanyalah. Diam gitu senyum. Akan dia senyum gitu. Buat lagi. Mahal tu. Kalau dia senyum, dia sembunyi kan macam diam tu reda lah tu, setuju lah tu kan. So this is benda-benda yang dululah. Sekarang tak adalah. Sekarang memang korang dah datang semua dah in plan apa. Cakap pasal kopi kan. Aku dulu pernah pergi Kuwait. Ni pun adat lah. Ada adat culture lah. Panggil culture. It's interesting lah. Aku pernah pergi Kuwait. Dia pasal cawan juga cawan kecil. Cawan kopi gitu.
So basically sana punya adat bila dia dah serve kan kopi kan. Aku minum kopi tu pula macam pahit. Okay. Kira pahit macam alamak ni aku tak nak lagi so aku macam biarkan je. Dia tuang lagi Dia tuang lagi dia. Alamak, tuang macam kita tak nak membazir kan. Orang dah tuang kan. Kita sebagai tetamu okeylah minum dia tuang lagi Kau minum kasih habis ke atau macam tinggalkan kasih setengah? Oh, kasih habis. Kasih habis. Pasal aku punya orang macam kalau dalam mentality aku tak nak membazir Yalah, Okay. cepat. Kira orang kasih macam kira aku ni macam respect respect host kan. Minum dia tuang lagi. Alamak pahit dah ni macam mana ni. Aku minum Lepas tu tuang lagi Then after that aku cakap kawan aku yang biasa kat Kuwait tu kan. Apa pasal ni? Oi, kalau kau tak nak kau goyang. So kalau kau tak nak tambah lagi, kau goyang cawan tu, jadi maknanya dapat signal ni kau tak nak lagi. Kalau kau buat bodoh kau letak kat tepi ke kau pegang ke dia akan keep on tuang. Pening kan kepala lepas tu. Pening Kopi. kalau sedap tak apa. Macam aku pergi Istanbul lah tu. Rupanya adat dorang kalau apa-apa dorang serve ke apa, kena kasih tips Oh tu adat lain tu. Maknanya dia macam memang kalau kau tak kasih macam kau tak beradab. Dan tak beradab macam itu. So Dia tak disalahkan kita pun. Kita tak tahu saya masa pergi, saya ingat lagi, aku bayar macam pakai cash lah mula. So kalau pakai cash, of course akan ada balance apa. So macam tak kisah. Sekali pakai U-Trip. So U-Trip dah pergi ke certain kedai, dah pergi pakai U-Trip. So contohlah, letaklah harga dia macam 200 lira gitu, something like that kan. So bila nak bayar tu, dia tak ada 190. Bila aku nak bayar tu, dia dah tag tau. Sebelum dia nak tag tu, dia tanya, berapa tips kau nak bagi aku? Dia tanya Sebab padahal pakai duit kan. Duit dia ni. Jadi ingat yang ini selamat. Rupanya tak. Jadi dia tanya berapa. So, berapa sih? Okey tak apa, dia kata kenakan 200. Automatik masuk dalam so macam Tapi dia at least nampak tau Ustaz. Nampak dan dia beritahu tau yang okay berapa tu. Yelah. Daripada kita ni, kita kat Singapura bayar service charge ni semua masa masuk percentage GST semua mana nampak? Semua dah masuk bayar kad pun tetap kena bayar apa. Okey. Betul Tapi tak? itu pun nampak lah. Maksudnya dia dah termasuk sekali maksudnya lah. tak rasa lah. Kita bayar tu dah tap tak rasa apa. Ini kita dia dah advance kan. Okay, $20 $10 kau nak bayar tip aku. Okay, kita tahu duit kita berapa keluar untuk dia. Ni tap pun tak tahu berapa kita kena bayar. Itu dah Betul kira lah, ada orang kata punya. tu rule negeri dulu Rule kan. lah, Itu satu benda yang lain. Okay, so kita dah buat tentang adat dengan agama. Nanti bahagian ketiga kan, kita nak buat pasal adat-adat yang menyeleweng Kalau siapa-siapa yang tahu ataupun ada tak macam pernah dengar benda-benda panggil khurafat ke, tahayul ke. So nantikan bahagian ketiga dalam rancangan The Sahabat. Jadi bagi mereka yang belum subscribe, belum like, belum follow kita orang, do like, share and subscribe di YouTube, di Spotify, di mana lagi? TikTok dan Instagram. Sampai ketemu lagi di bahagian yang ketiga. See you again. Ma'assalamah. Ila liqa. Ila liqa, insyaAllah.